Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah, salam Jumaat penuh barakah diucapkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, khususnya di saluran berita ATM TV1 dan penstreaman secara dalam talian. Alhamdulillah, pagi ini kami berdua, saya Ismail Adnan. Dan juga saya Raja Sufi Raja Arif. Diharapkan anda semua dalam keadaan yang sihat walafiat, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini 27 Mei 2022 bersama dengan 26 Syawal 1443 Hijri dan kita bertemu lagi di Selamat Pagi Malaysia. Alhamdulillah. Jadi hari ini banyak sangat perkongsian menarik yang akan kami sajikan kepada anda semua para penonton. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita akan mulakan dengan... Okey, mari kita lihat dahulu apakah paparan di akhbar utama tempatan. Bekalan ayam mentah masih ada. Harga naik akibat permintaan tinggi. Ini yang dikongsikan. Peniaga ayam diperhatikan dan juga dilihat tetap meneruskan perniagaan walaupun kekurangan bekalan bagi memenuhi pelanggan ketika tinjauan oleh pengamal media di Pasar Chowkit. Tiada keperluan untuk pembelian panik memandangkan bekalan ayam mentah sedia ada masih boleh diperolehi. Cuma persoalannya apakah ia mencukupi untuk bilangan dan juga keperluan pada ketika ini. Itu mungkin banyak lagi persoalan yang kita lanjutkan. Berdasarkan tinjauan di seluruh negara, stok ayam yang terhad disebabkan permintaan tinggi menyebabkan peniaga terpaksa menamatkan operasi perniagaan lebih awal daripada kelaziman. Malah tidak terkecuali berlaku kenaikan harga susulan permintaan melebihi penawaran. Jadi sebenarnya untuk harga maksimum dan harga siling pada ketika ini adalah RM8.90 sehingga satu tarikh yang akan diumumkan oleh pihak KPDNHP. Ya, itu dia berkenaan dengan harga ayam dan seterusnya kita nak berkongsi juga iaitu berkenaan dengan HFMD, dua kanak-kanak alami gejala teruk dirawat di ICU dan antara perkongsian di sini kalau boleh saya kongsikan kepada anda semua, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar maklumkan dua kanak-kanak yang disahkan mengidap penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD mengalami gejala teruk dan memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU dan beliau berkata kedua-dua kanak-kanak itu positif virus introvirus 71 yang merupakan antara virus predominan utama yang berada dalam persekitaran Malaysia dan pada 25 Mei 2022 kanak-kanak pertama telah beransur pulih dan tidak memerlukan bantuan pernafasan lagi namun masih dipantau di ICU manakala kes kedua masih lagi memerlukan bantuan pernafasan tetapi dalam keadaan yang stabil dan surveillance virus menyebab HFMD mendapati virus EV71 adalah virus yang utama berada dalam persekitaran Malaysia katanya di sidang media. Okey, dakwaan berkenaan tentang kes itu adalah kes monkeypox adalah tidak benar sama sekali dan apa yang dinyatakan oleh Menteri Kesihatan dan juga selepas ini sidang media akan lebih kerap diadakan oleh pihak Kementerian Kesihatan untuk memberikan perkembangan terkini kes HFMD dan juga kes cacar monyet. Daripada isu itu kita juga beralih pada Sophie kepada subsidi mungkin cecah 71 bilion ringgit pada 2022, inflasi terkawal. Ini yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Beliau menyatakan bahawasanya Malaysia dijangka perlu menampung jumlah subsidi lebih tinggi bagi 2022 yang dijangka mencecah sehingga 71 bilion ringgit dengan subsidi bahan api sahaja berjumlah 30 bilion ringgit berikutan kenaikan harga minyak mentah dunia. Dan beliau juga sebenarnya bercakap dan juga menyatakan perkara tersebut pada mesyuarat tahunan Forum Ekonomi Dunia WEF di Davos dan ini meningkatkan kadar inflasi teras pada lebih rendah dengan kadar 2.3%. Okey, baik. Dan seterusnya itu berkenaan dengan satu lagi berita iaitu Persatuan Wartawan perlu lebih agresif latihan pengamal media. Dan antara perkongsian di sini boleh saya kongsikan iaitu industri ataupun institusi kewartawanan termasuk Persatuan Wartawan perlu memainkan peranan yang lebih agresif untuk membolehkan komuniti pengamal media mendapat latihan dan bimbingan mengenai profesion itu. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata ia berikutan ilmu kewartawanan tidak boleh bergantung pada pengajian formal dari institusi pengajian tinggi menerusi latihan akademik semata-mata. Kalau wartawan hendak jadi profesional maka badan wartawan itu sendiri kena membuat latihan dan juga menetapkan garis panduan untuk menjadikan sebagai satu entiti yang dianggap profesional katanya. Ini juga bersangkutan dengan Hari Wartawan Nasional ataupun Hawana yang akan dijalankan dan juga
dilangsungkan pada hari Ahad ini, insya-Allah dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Banyak perkongsian menarik kita akan kongsikan hari ini. Sudah pastinya kita bersama sahabat-sahabat penyampai kita, keselamatan makanan negara dan juga beberapa lagi berkenaan dengan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Dan kita ada juga segmen iaitu berkenaan dengan Tadabbur Surah At-Taubah untuk hari ini. Jadi para penonton, kita ingin berhenti berehat seketika. Ismail, kita akan kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.